Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada minggu lepas kita telah membicarakan qasidah ini, kita telah membincangkan qasidah ini daripada bait yang pertama, ayat al-manuni qadahti ayya zinadi wa atarti ayyata syu'latin bifuadi, sehingga ke bait yang ke-11, iaitu afradtahunna falam yanamna tawajju'an qarhal uyuni rawajif al-akbadi. Jadi insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan, kalau boleh kita akan bincang sampai ke, kita akan huraikan sehingga ke penghujung qasidah, insyaAllah kalau sempat. Kalau tak sempat tak apa, kita teruskan lagi. InsyaAllah kita mulakan dengan bait Alqaina durra uqudihinna wa sughna min durrid dumu'i qala'id al-ajyadi. Sebelum ni kita baca sikitlah supaya dia bersambung dengan konteks sebelum ni. Al-Baruni kata, ya dahru fima faja'tani bihalilatin kanat khulasata uddati wa atadi. Sorry, tak pakai kamera. Ya dahru fima faja'tani bihalilatin kanat khulasata uddati wa atadi. In kunta lam tarham dhanaya li bu'diha. In kunta lam tarham dhanaya li bu'diha afala rahimta min al-asa awladi. Kalau engkau tak, wahai zaman, wahai dunia, kalau engkau tak kesian kesengsaraan yang aku hadapi kerana kematian isteri aku, engkau tak kesian ke pula kepada, engkau tak kesian pula kepada anak aku, awladi. Minal asa, daripada cengkaman kesedihan. Al-asa ni sedih, gundah, nestapa, sedih. Kerana apa? Apa yang ad-dahr telah buat kepada anak-anak Barudi? Afradtahunna, engkau telah meminggirkan mereka, membiarkan mereka seorang diri, keseorangan. Aulad tu. Falam yanamna tawajju'an, lalu mereka tidak tidur. Tawajju'an bolehlah kita i'rab sebagai, kita kata maf'ul li ajli, iaitu kerana, tak tidur kerana apa? Li ajli tawajju', kerana tawajju' ni sakit yang mereka rasa dalam hati, wajak ni sakit pedih. Ataupun kita boleh i'rab sebagai hal, tawajju'an yakni mutawajji'atin, dalam keadaan mereka tak tidur, dalam keadaan mereka bersengkam mata tu dalam keadaan apa, sakit juga. Boleh kita i'rab macam mana, macam tu kita terjemah. Farhal uyuni, farha kerana minggu lepas dia jamak kepada qarih, macam jarha jamak kepada jarih. Farha ni sama je maksudnya macam jarha. Al-jurh sama al-qurh. Al-qurh maksudnya salli ala sayyidina Muhammad, luka, ataupun asalnya maksudnya luka, sakit, bengkak, suka. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun misluh. Ataupun riwayat lain, iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun misluh. Hafs kita baca qar, Syu'bah, Warash kan baca qur bidham. Sama aja maksudnya, iaitu kesakitan, luka. Qarhul uyun, qarhul uyun ni sallallahu alaihi wasallam, orang tu menangis bengkak dan bengkak mata dia. Qarh, sakit mata dia. Itu kinayah an apa? Kinayah an syiddatil huzn. Kinayah an kathratil buka. Sebab qarhul uyun ni dia lazim kepada kathratil buka, banyak menangis. Banyak menangis pula kinayah an syiddatil huzn, terlampau sedih. Dia nak bagi tahu, dia bukan sesaja nak bagi tahu mata dia bengkak, mata anak-anak dia bengkak, tak, mata bengkak tu maksudnya sangat sedih. Rawajif al-akbadi, rajaf yarujuf maksudnya bergetar, tak yani muqtaribah, tak stabil, tak tenang lah. Kalau ada setengah orang ni, dia malam-malam dia tidur
senang hati dia tak fikir apa, tak berhutang dengan orang, alung tak mai ke apa kan, hati dia sedap lah tidur. Tapi kalau orang yang ada mahmum ni, ataupun orang yang mahzun, sedih, maghmum, malhuf, lebih kurang lah mana-mana dia, musad, nadin, orang berhutang kan. Orang-orang yang macam ni, mereka ni rawajiful akbar, kabid. Kabid mereka, al-kabidu ni hati lah, terjemah hati asal dia. Al-kabid ni maksudnya hati. Hati yang bukan qalb tu, hati yang apa ni, berbentuk ni lah, berbentuk macam sanubari tu. Ada dalam hati kita tu, ada satu organ dalaman tu. Dia fizikal, tu kabid. Tapi dia jadi kinayaan batin, maksudnya batin kita. Dalam badan kita ni rasa bergetar sebab sedih, tak tenteram. Rawajif al-akbar. Jamak kabid ialah al-akbar. Mereka tu tidur dalam keadaan rawajif al-akbar. Kemudian alqaina durra uqudihinna wasugna min durri dumu'i qala'id al-ajyadi. Alqa maksudnya melemparkan, kan? Alqaina, alqayulqi maksudnya melemparkan. Alqaina mereka melemparkan, mereka membuang, mereka menyingkirkan, mereka apa lagi? Nyahkan. Durra, ad-durru ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, permata. Permata yang kalau kita tengok diamond kan, diamond yang biasanya syafaf lah, lut sinar. Ataupun Ustaz, guru kita Ustaz Azmi ada datangkan satu perkataan asal bahasa Melayu yang bermaksud lut sinar, maksud perkataan gadar. Gadar, syaffaf, sarak, transparent. Itu permata tu. Uqudihinna, uqud ni apa dia? Uqud di sini jamak kepada al-iqdu. Al-iqd. Bukan al-aqdu, bukan al-uqdu, bukan al-uqdatu. Itu semua ada makna lain. Tapi ini al-iqdu. Al-iqdu maksud dia ialah rantai yang ada permata kita pakai di leher. Al-iqd. Al-iqdul farid kan, ada nama kitab kan. Rantai yang farid, yang tercantik, pernah ada. Bitara, tidak ada tanda, tidak ada tara, tidak ada saingan. Yang paling cantik. Auhad, farid. Al-iqdul farid, ada lagi kitab poin. Antara ni dia macam tali itulah, tali yang ada permata banyak kan. Kalau tak salah saya, antara salah satu lagi sinonim pada al-iqdu ialah as-simt. Kalau biasa dengar simtud durab tu, jamak dia as-sumut. Itu pun maksudnya sama. Rantai yang kita pakai, qiladah. Qiladah pun biasanya maksudnya sama. Uqud, jamak dia uqud. Wasugna, sugnanya asal pada sara, yasuru, sawghan wa siyagatan. Sara ni maksudnya membentuk, mencipta, memasang, membuat, apa lagi? Ada terjemahan yang lebih elok. Saya kalau nak terjemah dengan elok ni, saya kena buka buku pun semua kan. Kalau macam spontan ni memang beritahu yang mana ni afwal khatir, beritahu yang mana datang di minda je. Sara yasuru siyagah. Kalau kita kata buat ayat, membentuk ayat tu. Sirah bentuk. Wasurna, dan mereka telah membentuk. Bentuk apa? Tak main maf'ul bih. Membentuk daripada durrid dumu'. Dur apa ni, permata. Dumu' jamak bagi dam, air mata. Permata, air mata. Mereka buat daripada durrid dumu', mereka buat apa? Qala'id al-ajyadi. Qala'id, macam nak beritahu tadi, dia jamak kepada qiladah. Qiladah juga maksudnya rantai. Al-qiladatu, al-iqdu, as-simtu. Benda lagi. Kalau siapa jumpa boleh bagi tahu apa ni sinonim radifat. Yang lebih kurang cuma ada perbezaan nuans, perbezaan halus lah, makna itu yang kadang-kadang penyair dia tak kisah pun. Dia tak kisah sangat.
Jamak dia qala'id. Al-ajya' ialah leher. Al-ajya' dia jamak kepada jid. Al-jid tau. Al-jid macam tu. Dalam Syama'il ada Nabi sallallahu alaihi wasallam punya leher kajidu dumyatin bayadu unuq alaihi salatu wasallam. Jid, al-jidu maknanya al-unuq. Ini perkataan yang sastra sikit lah, boleh pakai apa ni? Kita pakai al-unuq je kan. Kita boleh pakai apa ni, al-qafa, al-jid, dia mana jid. Yang nak beritahu apa di sini? Asal dia, anak-anak dia tu, dia kinayakan anak-anak dia gembira lah. Anak-anak dia selama ni ada masa isteri dia ada, masa isteri dia tak mati lagi, masa isteri dia tak diambil oleh ad-dahr, difaja'akan oleh ad-dahr. Salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak dia hidup gembira. Seolah-olah setiap daripada mereka itu memakai satu, salli ala Sayyidina Muhammad, rantai permata di leher. Orang yang pakai rantai ni dia cantik, gembira, seri-seri muka kerana mak masih ada. Tapi sekarang ni mak dah tak ada. So mereka buat apa? Alqaina durra uqudihinna. Mereka pun mencampakkan permata misalnya uqud mereka, rantai-rantai yang mereka pakai. Dulu depa semua kita tengok seri anak-anak aku ni pakai rantai yang berpermata, bertatahkan permata. Kemudian depa dah, bila mak tak ada, depa pun buang. Tak ada dah, tak nampak dah rantai-rantai kegembiraan, keberserian tu, keindahan tak dah. Kemudian depa pakai rantai apa pula dah? Depa ganti dengan rantai apa? Depa ganti dengan rantai permata, rantai air mata yang seperti permata. Dulu kalau aku tengok anak-anak aku ni, aku nampak di leher mereka ada rantai. Kemudian aku nampaklah banyaklah permata yang berkelip-kelip. Yang talak-lak tu nama dia, luk-luk tu, dia bersinar-sinar, berkedip-kedip. Dulu macam tu. Dan ni aku tengok apa yang jadi, rantai tu dah tak ada, tapi berkelip-kelip juga. Berkelip-kelip apa dia? Pantulan cahaya daripada air mata yang mengalir, membasahi pipi dan membasahi leher. Tu yang baru dia nak kata. Baru dia kata, mereka mencampurkan rantai yang mereka pakai, rantai permata yang mereka pakai. Kemudian mereka menggantikan rantai yang mereka pakai selama ni dengan rantai air mata pula. Basahan air mata yang jadi macam rantai di leher. Air mata ni orang Arab selalu umpamakan macam permata sebab dia jernih dan memantulkan cahaya. Kalau kita nampak permata kecil-kecil kan. Cuba beli permata yang tak ada colour. Tak ada colour apa-apa lah. Colour dia biasa, syafaf, duk sinar, gadar. Kemudian cuba kadang-kadang kita tengoklah someone ni dia tengah menangis di depan matahari ataupun nangis di waktu petang ke apa kan. Matahari kena muka dia sikit, dia pantulan cahaya tu kena mementul ataupun air mata dia, kita boleh nampak air mata dia bersinar macam permata yang sedang turun daripada air mata dia. Saya tak pasti kalau orang Melayu ada ke tak budaya mengumpamakan air mata ad-dumu' macam ad-durar ataupun ad-dur. Tapi orang Arab ada, so baru dia ambil dia buat benda. Dia nak beritahu. Dan ni semua rantai-rantai apa yang anak aku pakai, rantai-rantai air mata. Sedih. Ya bakina min walahin. Dan ihunna, mereka itu menangis min kerana bersebabkan al-walah. Al-walah ni dia bukan sedih biasa-biasa lah. Al-walah ni dia sedih sampai dah tak boleh fikir. Otak tu tak rasional dah. Kalau kita tengok orang tu sedih sampai nak tak terurus hidup dia kan. Ataupun orang tu bercinta ke apa perasaan yang macam tu. Duka sebab sedih, harapan apa semua ni, gundah, gelisah. Sampai zahabul aql. Hilang akal dan itu panggil kesedihan yang macam tu. Ataupun kesedihan yang macam tu dia panggil al-walahu. Orang yang ada sifat, orang yang ada kesedihan al-walah ni dia panggil al-walhan. Walhan tu sifat.
Sifat musyabah. Walhan, orang yang ada walah. Walah ni memang tak ni hilang akal dia kerana sedih ataupun kerana bercinta atau kerana apa-apa. Macam Majnun Laila tu kan. Qais ibn Mulawah. Tak dapat tu dia jadi macam tak betul tu. Tu punya walah. Mereka menangisi kerana walah. Tangisi apa? Tangisi perpisahan seorang hafiyah. Hafi ni, cuba pernah dengar perkataan hafawah. Hafawah. Hafawah ni menyambut, istiqbal. Contohlah orang main rumah kita, ataupun kita pergi rumah orang tu dia sambut kita dengan sangat mesra, dengan sangat dia beri, dia memuliakan kita tu penuh-penuh. Oh, mainlah main rumah aku. Main lama tak jumpa. Lepas tu dia bagi kursi yang paling mahal. Dia bagi makanan yang lebih elok, buat macam rumah sendiri, ada apa-apa beritahu aku. Itu dia menyambut kita tau. Dia berbeza dengan ada setengah orang yang keras. Dia macam marah-marah, muka tak apa nak ni, apa nak sambut kita, macam tak suka kita, bagi makanan aku, bagi apa, seketul biskut lah contoh. Itu orang yang tak hafi. Hafi ni orang yang menyambut, nak main aku tu. Itu sifat hafawah. Hafawah ni anda nak terjemah dalam Melayu ni lupa dia kena padanan satu orang satu dia, tapi dia maksud dia menyambut dengan ikram yang baligh, memuliakan seorang, memuliakan sungguh-sungguh. Itu sifat hafawah. Orang yang ada sifat tu dia panggil hafidun ataupun hafiyah. Ingat Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dia, dalam surah Maryam, Nabi Ibrahim ketika dia halang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayah dia daripada semua berhala, ayah dia kata, nyahlah engkau daripada sini. Engkau araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Hang tak suka berhala-berhala yang aku buat ni ya. Nyahlah engkau daripada sini. Kemudian apa yang Nabi Ibrahim kata kepada ayah dia atau bapa cik dia, ada khilaf tu. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah ila akhir ayat. Qala salamun alayk. Nabi Ibrahim jawab, Assalamu alaikum. Semoga sejahtera lah kepada engkau. Moga engkau sejahtera, moga engkau selamat selalu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan tolong minta ampun untuk hang. Innahu kana bi hafiyya. Sungguh Tuhan aku ni hafi dengan aku. Jadi Tuhan bukan jenis orang yang kita minta dia buat tata. Seolah-olah macam gambaran manusia mesti kita nak bagi tahu kedermawanan Tuhan ni. Kerahmanan Tuhan. Kehafian Tuhan. Tuhan ni hafi. Dia menyambut. Kan man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Hadis kursi tu lupa dia punya teks dia. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wa man dia harwalah tu saya lupa. Siapa yang nak mendekatkan diri dengan aku sejengkal, aku dekat dengan selepah. Allah Ta'ala dia bagi lebih pada tu. Dia hafi, menyambut betul. Apa kataannya kalau dalam bahasa Inggeris ke apakah, yang kalau ingat boleh beritahu. Ibu dia tu, isteri baru dia tu seorang yang hafi. Ibu yang macam tu. Because bila terpaksa pisah dengan orang yang baik macam tu, memang sakit lah bagi kita, bagi seorang manusia. Kanat lahunna kathiratal is'adi. Hafiyah ni, perempuan yang hafiyah ni, apa yang dia buat dekat anak-anak dia? Kanat, dulunya, she was about. Lahunna bagi mereka, bagi anak-anak dia, kathiratal is'adi. Sangat banyak membahagiakan mereka. Sebab itu dia pada menangis tu, dia tengok anak-anak dia menangis, dia kata, fakhududuhunna minad dumu'i nadiyatun. Lalu khudud mereka, khudud jamak kepada khad, iaitu pipi. Lalu pipi-pipi mereka pun kerana banyaknya dumu' ini kerana dumu' nadiyah. Nadiyah ni basah, lencun. Daripada kata nada, nadanya embun kan? Basah, lembab. Sentiasa lembab, sentiasa basah, sentiasa kuyup pipi. Pipi mereka sentiasa kuyup. Namun wa qulubuhunna minal humumi sawadi. Namun hati-hati mereka, qulub mereka, hati mereka, kerana banyak yang humum,
kesedihan, kedukaan, kegelisahan, kegusaran, keresahan. Sawadi ni jamak kepada sadiyah. Sadiyah maksudnya kering ataupun dahaga. Kering ataupun dahaga, kontang, gersang. Jamak ada sawadin atau sawadi. So dia tibak dari sini. Pipi dia basah. Pipi mereka, anak-anak aku ni basah. Tapi hati mereka kering, kontang. Tak ada satu benda yang hijau pun dalam hati mereka. Tak ada kehijauan. Tak ada kehidupan dalam hati mereka. Habis sara macam apa? Padang jarak, padang terkukur hati tu. Kerana banyaknya sedih. Kemudian baru nidak menyeru kepada, baru dihalalkan percakapan dia kepada isteri dia. Khitab isteri dia yang walaupun dah meninggal tapi dia khitab. Ada ni dalam balaghah kita carilah apa majaz dia apa semua kan. Dia kata asalilatal qamarain. Tu wahai. Ni ada tu nidak. Salil seseorang ialah anak atau keturunan seseorang. Kita kata huwa salilu Mudar. Ini mai pada dia ni anak keturunan kabilah Mudar. Atau kita idafat kepada sifat boleh juga ni keturunan orang bangsawan. Huwa salilul kiram. Keturunan orang mulia, ulama. Salil. Kalau perempuan salilah. Baru dia kata asalilatal qamarain. Wahai anak matahari, kalau terjemah harfiah ada 2 bulan. Qamaran apa dia? Asy-syams wal qamar. Ini bentuk taglib yang ada dalam bahasa Arab. Dia walaupun disebut secara sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lafaz secara harfiah dia kita tengok 2 bulan, tapi dia maksud apa? Bulan dan matahari. Asy-syams wal qamar yani. Walaupun disebut qamaran. Cara begini dipanggil at-taghlib, memenangkan satu pihak di atas satu yang lain. Syams wal qamar, Syam dengan qamar dah hang duduk sekali hang 2 qamar je lah boleh duduk. Apa maksud Barudi bahawa isteri dia tu salilatul qamarain, anak kepada 2 bulan atau anak kepada bulan dan matahari. Barudi merujuk kepada ibu ayah isteri dia tu. Ibu dan ayah mertua lah tu. Mertua Barudi ni orang besar. Bukan orang marhain lah. Bukan rakyat jelata. Tapi orang-orang bangsawan, orang-orang mulia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang menjadi matahari dalam masyarakat, yang menjadi bulan dalam masyarakat, purnama yang menerangi masyarakat. Dan isteri Barudi ni anak kepada qamaran, hadzanil qamaran. Salilatal qamarain, wahai isteriku yang salilal qamarain, ayyu faji'atin. Faji'ah apakah ini? Dia macam dia tak tahu, dia takjub lah kerana besarnya faji'ah. Faji'ah bermakna musibah, jamak dia faja'i'. Faja'i'ud dahri anwa'un munawwa'atun. Dalam satu qasidah. Ayyu faji'ah, ayyu musibah. Musibah apakah ini yang halat, yang telah turun, yang telah menimpa, yang telah datang. Ada lagi halat, halat mendiami yang telah datang ke tempat kita ni. Halat li faqdiki, li itu maksud kerana sini. Oleh sebab, kerana berpuncakan faqdiki, kehilanganmu, baina hadzal nadi, halat yang turun antara nadi ini. Duduk antara ramai-ramai nadi. Nadi ni maksudnya apa? Nadil qaum. Di bahasa maksudnya tempat sesuatu kaum atau sesuatu masyarakat tu duduk berhimpun dan bersembang sama-sama. Mujtama'ul qaum, tempat mereka berhimpun. Tempat keramaian maksudnya. Itu asal maksudnya, tapi di sini maksudnya apa yang dimaksudkan nadi di sini? Tempat perhimpunan apa ada? Maksudnya an-nadi sini adalah keluarga engkau, keluarga kita. Semua ni nadi kita, kelab kita. Nadi kita ni jadi kelab lah. Masyarakat kita, apa ni, keluarga kita. Musibah apa yang telah halat bainaha nadina li faqdi. Aku tak pernah. Waktu ditanya,
Dia macam tak dapat nak brain, tak dapat nak faham ni musibah jenis apa. Kadang-kadang orang tu dia tahu itu musibah kematian isteri dia, tapi dia nak bagi tahu bahawa benda tu terlalu besar, kesan yang terlalu besar, dia nak bagi. So dia bagi tahu, dia tak tahu benda tu. Aku tak pernah hadap kesedihan macam ni. So dia kata, musibah apakah ini? Ayyu faji'atin halat li faqdiki baina hadha nadi. Kemudian dia kata, aziz alayya. Uslub ni siapa pernah jumpa? Uslub ni dia antara uslub ta'ajub. Uslub ta'ajub. Uslub kagum. Uslub kagum, hairan boleh juga lah. Ta'ajub. Kalau kita nak kata, ma akbar hadha syai'. Besarnya perkara ini. Besarnya perkara itu. Agungnya perkara itu. Ma af'ala asy-syai'. Berapa macam tu kan? Ma af'ala syai'a. Ataupun salah satu lagi cara untuk kita sebut at-ta'ajjub ialah kita kata af'il bihi. Contoh kalau kita ma akbar hadha syai' boleh, ataupun kita kata akbir bi hadha syai'. Maksud dia apa? Besarnya benda ni. Boleh juga, sama je maksud dia. Cuma orang selalu guna yang pertama tu ma akbar hadha syai'. So dia jadi klise dah. Dia jadi basi. Orang selalu dengar. Tak cantik. Yang kedua tu af'il bi hadha syai', itu orang selalu guna. Sebab itulah baru ataupun punya ayat lain pun suka ambil frasa ataupun jenis ungkapan gaya bahasa yang jarang digunakan tapi difahami orang, supaya orang tahu. Bahasa sastra dia macam tu lah, baru special sikit. Kalau tidak dia guna ayat-ayat yang orang selalu jumpa, nilai dia rendah. Sesuatu benda tu nilai dia jadi tinggi sebab kenadirannya. So dia kata aziz alayya. Aziz alayya daripada azza ya'izzu azza alayya syai'u. Azza alayya syai'u ya'izzu. Kalau kita kata macam ni lah, azza hadha azza ala Muhammad hadha syai'. Azza ala Muhammadin hadha syai'u. Syai'u irfa'. Oh, maksudnya benda tu terlalu berat ke atas Muhammad. Athqil alayya. Ma athqala alayya. Itu. Ma as'ab. Aziz kadang-kadang maksudnya sa'bun, susah, berat. Contohnya kalau kita kematian ibu ayah, ini hadha syai' aziz alayya jiddan. Ini sa'bun, thaqil alayya. Mu'lim. Antara maksud aziz ialah itu. Antara maksud aziz yang lain ialah kadang-kadang maksud aziz kita kena tengok konteks lah. Kadang-kadang azza hadha syai' maksudnya jarang dijumpai, nadir, susah nak jumpa. Ataupun maksudnya mulia, izzah, kemuliaan. Di sini maksudnya berat sangat. Yani an ahfadha qamus al-muhit syai'un azizun alayya. Ya'izzu alayya an ahfadh qamus al-muhit misalnya. Itu susah. So dia kata aziz alayya. Yani ma a'azza alayya. Benar pun susahnya untuk aku, betapa susahnya untuk aku hadap, untuk aku telan. Apa dia? Bi an araki rahinatan. Apa benda yang berat sangat kata baru itu? Benda tu ialah perbuatan baru di melihat isterinya, araki aku melihat engkau, rahinatan, tergadai. Rahina saya maksudnya tergadai kan? Tergadai, terbiar, terlempar, terbuang. Di mana engkau terbuang? Di mana engkau tergadai seorang-seorang tu? Fi jawfi aghbara qatimil asdadi. Di dalam ruang, jawf, ruang lah. Di dalam lubang, ruang. Aghbara. Aghbara ni sesuatu yang berwarna macam ghubar. Ghubar apa? Debu kan, tanahan. Aghbar yang berwarna kelabu, berwarna kuku. Ini terjemahan harfiah dia. Qatim, qatim bukan kha lah. Kalau kha maksud dia penutup, kalau khatam cincin kan. Ni qa,
Al-Qaf. Al-Qatam. Daripada Al-Qatam. Al-Qatim maksudnya yang gelap. Muzlim. Al-Asdad jamak bagi saddun. Saddun bermakna tembok ataupun penghalang. Kan? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yusirun. As-saddu kita kata empangan tu punya sad kan, mengempang sesuatu, menghalang. Sad. Empangan Ya'juj Ma'juj. Sad boleh, sud boleh. Dalam ingat saya lah menjadi qiraat dulu. Qiraat Sunnah Nabi Muhammad, qiraat kita baca sad. Sad ja'alna min baini aydihim saddan. Kalau qiraat bermula dengan Syu'bah, Imam Syu'bah wal Imam Warash, kemudian Imam Qalun, sudda. Wa ja'alna min baini aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum la yubsirun. As-saddu was-suddu bermakna. Walaupun ada yang membezakan lah, ada yang mengatakan sad ni macam ni, tembok yang macam ni, sud dengan tembok macam ni, ini yurja' ila al-qawla al-ma'ajim. Apa benda yang aghbar qatim al-asdad? Cuba teka. Di dalam aku melihat engkau tergadai seorang-seorang di dalam satu benda yang aghbar qatim asdadnya. Satu benda yang kelabu, yang warna koko, kemudian qatim yang gelap tembok-temboknya. Tu dekalah apa-apa. Kinayat an madha. Dia kinayat mausul di sini. Ini al-qabr. Kubur. Kubur akan warna aghbar, warna gubar, qatim yang gelap, yang gelap asdadnya. So, aku tengok seorang di dalam kubur yang gelap macam tu, yang kalau kuku, yang macam tak ada kehidupan apa tu, tinggal seorang-seorang dalam tu. Aziz alayya. Usah. Usah aku nampak ni. Ma a'azza dhalik. Ma as'aba dhalik. Dan kita أو أن تبيني عن قرارة منزل كنت الضياء له بكل سواد. Ataupun apa yang menjadi aziz alayya, ya'izzu alayya, susah bagi aku untuk hadapi. Yang benda pertama tadi, aku melihat engkau rahina fil qabr, tergadai begitu, terbuang, tercampak begitu, rahina ni hilang di dalam kubur seseorang. Ataupun antabini bana yabinu bainan wa bainunatan fahuwa bainun. Maksud dia apa? Berpisah. Bana antara maksudnya yabinu bainan, pisah, belah, pergi. Banat su'adu fa qalbil yawma matbulu. Belah, su'ad telah pergi, lalu hati aku pun berduka cita. Patah hati aku. Au an tabini, maksudnya au an tabta'idi an tufariqi, berpisah daripada. Cuma faraqa daripada maf'ul bih. Kalau bana daripada an something. Faraqtul bait, berpisah daripada rumah, aku pisah daripada rumah. Kalau pakai bana, bintu anil bait, yani ta'adtu anhu wa faraqtuhu. Au antabini, ataupun engkau berpisah daripada qararati manzilin. Qararah ni maksudnya sesuatu yang tempat manusia istiqrar di situ, duduk mendiami. Tempat kita duduk di rumah, tempat kita mendiami, qararah. Manzil rumah. Idhafah qararah manzil ni, idhafah dia makna lebih kurang lah, menguatkan lagi makna dia. Ataupun aku dulunya engkau ada di rumah aku seronok, tapi engkau terpaksa berpisah untuk berpisah selama-lamanya, tak pulang dah ke rumah qararah manzil yang selama ni ada ni. Selama ni engkau tastaqirrina fi. Taqirrina fi, duduk di situ. Qarar di situ. Tetap di situ. Yang ni orang panggil kataan apa ni, qarar, maksud ketetapan. Yang
Rumah yang apa? Kunti dhiya'a lahu bikulli sawadi. Engkau menjadi dhiya. Di dalam rumah itu engkau menjadi pelita dan cahaya dan dian yang menerangi, yang menghilangkan setiap kegelapan, sawad, hitam. Kemudian dia kata, "Lau kana hadha ad-dahru yaqbalu fidyatan bin nafsi anki lakuntu awwala fadi." Kalaulah ad-dahr, zaman yang telah mematikan engkau, mengambil engkau daripada aku, dia boleh menerima tebusan. Dia ada offer tebusan. Dia ada offer fidyah. Hang nak balik isteri hang boleh. Hang kena buat sekian. Ataupun hang kena fidyatan bin nafs. Hang kena ambil satu nyawa lagi supaya hang boleh tebus isteri hang ni. Kalaulah zaman yaqbal fidyatan bin nafs, menerima fidyah dengan jiwa, maksudnya menebus dengan satu jiwa, dengan satu anki untuk mendapatkan kau, lakuntu awwala fadi, nescaya aku sendiri akan jadi penebus pertama. Biar dia ambil aku, jangan ambil hang. Fada yafdi fidaan wa fidyatan fahuwa fadin wa dhalika mafdiyun anhu. Tebus, fidak. Ju'iltu fidaka ya Rasulullah. Itu cara hormat. Semoga aku menjadi tebusan. Dia pun nak bunuh aku, tak boleh dengan bunuh. Ju'iltu fidak. Bi abi orang kata apa? Bi abi wa ummi. Rasulullah SAW bi abi wa ummi. Maksudnya afdihi bi ummi wa abi. Untuk Rasulullah ni, kalau Rasulullah dalam bahaya ke apa ke, aku sanggup menebus Rasulullah SAW dengan ibu atau ayahku sendiri. Nak bagi tahu punya sayang Rasulullah SAW. Kalaulah zaman ni, dunia ni boleh menerima satu tebusan, saya akulah orang penebus yang pertama yang akan menebus. Au kana yarhabu sawlatan min fatikin. Ataupun zaman ni, ad-dahru ni, dia bersifat apa? Dia bersifat yarhab. Dia menggeruni, dia takut. Takut akan apa? Sawlatan. Sawlatan adalah serangan. Kalau kita berperang kan, tak tahu kata Melayu pun ada kami, melompat ke arah musuh tu. Nak pergi tengok tu. Sala yasulu. Sawlatan fahuwa sa'ilun. Sala. Orang yang banyak buat benda tu, orang yang ada wazan, yang anda ingatlah wazan mubalaghah dia adalah sa'ul. Baru dia pernah pakai perkataan sa'ul dalam sebelum ni, dalam qasidah Taif Samir. Sala yasulu sawlatan wa siyalan. Apa sama? Siyal. Fahuwa sa'il. Orang yang yasul tu punya sa'il. Min fatikin. Fatikin pahlawan yang kuat, yang membunuh musuh dia. Jamaknya futtak. Futtak, wazan fu'al. Macam katib futtak. Fatik, futtak. Fataka bi something yaftiku bihi, maksudnya merosak, menjahanamkan benda. Tu ada kalau siapa tengok apa, Abu Ubaidah dia cakap kan, Abu Ubaidah dia disifatkan apa, senjata-senjata Israel walaupun senjata dia ni fatak, tapi kami ada sekian-sekian boleh dibalas balik. Fatakah ni yang deadly lah, nak kata, yang merosak, menjahanamkan, bahaya. Fatik ni orang yang buat kerosakan kepada musuh. Fatik ni jangan biasa-biasa lah. Kalau lah dia takut seorang, kalau lah zaman ni boleh diherdik lah, aku boleh getok dah, hang tak mau pergi, aku ribut perang. Ketuk hang apa kan. Kalau dia takut lah, nescaya aku akan lawan dengan zaman macam mana Al-Harith ibn Ubad lawan. La fa'altu fi'la Al-Harith ibn Ubad. Nescaya aku akan lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Harith ibn Ubad. Al-Harith ibn Ubad ni sebenarnya ni seorang pahlawan yang sangat berani pada zaman jahiliah. Seorang hebat ni, Al-Harith ibn Ubad. Contohnya masyhur dekat satu peperangan nama dia peperangan Yaumul Qabdah.
Ataupun satu lagi nak peristiwa tu masyhur juga nama dia Yaum Tahlaqil Limam, hari cukur kepala. Harith bin Ubad ni dia ketua satu kelompok tu. Saya tak ingat lah Bakar lawan Taghlib ke apa, tapi boleh cari di Google Yaum Qaddah ataupun Yaum Tahlaqil Limam, hari cukur kepala. Ni hari yang bersejarah dalam zaman jahiliah, min ayyamil Arab. Tak boleh tak mau cerita lah, satu segi dia kencang. Tapi Harith bin Ubad ni ini apa ni, syuja'un fattakun hattakun في عصر الجاهلي في العصر الجاهلي. Hebat Harith bin Ubad ni. Kalau dalam zaman ni boleh digertak, diherdik, diugut, ataupun dia takutlah serangan daripada seseorang, mesti aku sendiri akan serang lah. Tapi lakinnahal aqdar, tetapi ialah apa? Al-aqdar. Tapi demikianlah qada dan qadar, demikianlah takdir. Tetapi dia bukan macam tu, dia adalah takdir Tuhan. Takdir Tuhan ni tak buat apa, lakinnaha al-aqdar, tapi ialah takdir. Laisa binaji'an fiha siwa at-taslim wal ikhlad. Laisa binaji'an, tidak akan berkesan untuk melawan takdir ni. Naji' ni kalau pakai kat kalau kita pakai dekat misalnya ala sayyidina Muhammad ubat, kita kata dawa'un naji', maksudnya ubat yang berkesan, ubat yang mujarab, ubat yang apa? Tak ingat ada satu perkataan dalam Melayu, ubat yang manjur, yes. A-N-J-U-R, manjur. Manjur ni naji'. Naji' ni nafi', senang kata lah. Perkataan yang selalu kita guna nafi'. Naji' ni dia boleh pakai pada ubat. Kalau dia pakai pada racun, as-summun naji'u, maksudnya racun yang berkesan. Racun yang mematikan. Minum tu, tiok tu. Kita minum tu je masuk hospital, relax-relax ada. Dia minum apa tu ya, itu naji'. Berkesan. Tidak ada yang berkesan fiha, fil aqdar, untuk melawan qada dan qadar ni, melainkan apa? Taslim wal ikhlaq. Taslim menyerah, wal ikhlaq pasrah. Akhlada ni, akhlada ila syai' rakana ilaihi, cenderung dan menyerah diri kepadanya. Betul kalau kita masuk tidur, orang kata masuk tidur ataupun pergi tidur, orang kata akhlada ila naum, seolah-olah menyerahkan diri untuk tidur. Macam tu lah. Kita pergi dengan kepala macam tu kan. Itu akhlada yukhlidu ikhladan. Yukhlidu ila naum, akhlada ila naum. Akhlad ni menyerahkan diri, pasrah, taslim. Lebih kurang lah maksudnya. Kemudian dia kata fabi ayyi maqdiratin, lalu dengan maqdirah apalah. Maqdirah maksudnya kuasa, kudrat. Qadara yaqdiru qudratan wa maqdiratan. Maqdirah ni daya, kudrat, kuasa, apa lagi? Kemampuan. Apa dia lagi? Macam tu lah, kekudratan, kudrat, kemampuan. Dengan kudrat apalah aku boleh guna untuk aku apa? Aku nak apa? Aruddu yadal asa. Aku nak tepis tangan kesedihan daripada mengganggu hati aku. So diibaratkan macam al-asa ni, kesedihan ni, dia satu sifat yang abstrak kan. Tapi punyaan ni dia boleh tashkhis. Dia boleh memanusiakan, mengorangkan sesuatu yang bukan orang. Memanusiakan sesuatu yang bukan manusia. Personification. Personize seseorang menjadi person. Benda tu sifat, benda tu ialah abstrak. Yang dia buat itu. Dia bayangkan kesedihan yang macam seseorang yang jahat, yang asyik duk mengganggu hati dia dengan tangan. Saja kacau bagi hati dia sendiri. So dia kata dengan kudrat apalah aku boleh untuk tepis tangan daripada mengganggu hati aku. Tak ada. Dia cari tak jumpa. Aku tak boleh tepis, dia main juga hati aku. Memang hati aku akan sentiasa berduka cita, berwalang, hati walang, berhati walang, berduka cita, apa lagi, bergundah, ani, menepiskannya pergi daripada aku, melepasi aku.
An kan maksud mujawazah. Wa qad malakat ainana rasyadi, dalam keadaan tangan kesedihan telah menggenggam kepala aku. Senang saya tahu tu. Malakat ni telah memiliki ainan ni tali yang kalau pakai kat kuda tu kan, tali kekang kuda tu. Ainan bikasril ain. Ainan. Tali yang kita kalau kita tarik macam ni, kuda akan pergi belah ni, kita tarik macam ni, kuda akan pergi belah tu pula. Jamak dia a'innah. A'innah macam sinan, tombak, jamak dia asinnah. Okey. Imam, a'immah. Kan? Habib, ahibba, ni Habib silap, dia wazan fa'il. Inan, a'innah. Kalau anan maksud dia lain, maksud dia benda-benda yang terlihat di langit. Benda-benda yang jelas di langit. Dalam, tak silap saya, dalam secara seperti tu, dalam Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Al-Arba'un An-Nawawiyah, dalam hadis Arba'in Nawawiyah ada satu hadis kursi tu. Wahai Bani Adam, mafhum ni lah, kalaulah dosa kamu balagat ananas sama', sampai kepada benda-benda yang boleh dilihat di langit lah, sampai kepada langit lah, dosa penuh, kemudian kamu datang istighfar kepada aku, la ghafartu lak. Disuruh tu anan, dipanggil anan. Bifathil ain, ni bikasril ain. Bila bikasril ain maksudnya tali kekang kuda tu. Rasyad ni lah, maksudnya seorang tu boleh kawal diri elok lagi, rasional lagi. Kerasionalan. Rasyad, masih terbimbing, masih boleh kawal diri elok lagi. Dia tak panik, dia tak hilang, dia tak gelabah. Rasyad ni yang dia. So, rasyad aku ni, tali dia sama pegang. Tu kesedihan dah kontrol aku dah, aku tak boleh buat apa dah. Aku have completely been controlled by sadness, kesedihan, by sorrow. Asalnya sorrow, sedih, kesedihan dan kawal aku tak boleh buat apa dah. Aku tak boleh tolak. Dia umpamakan ni, asal tu macam seseorang yang naik dia jadi kuda. Dia kena kawal ikut kesedihan tu nak buat apa. Kesedihan tu kata bunuh diri ya, macam tu. So cantiklah penyair punya kata apa, cara untuk bagi tahu apa yang dia rasa. Dia nampak kesedihan tu macam seseorang yang duduk menunggang dia dan mengawal dia, mengekang dia daripada rasyad, daripada berfikir waras. Macam mana aku nak buat ni, isteri aku dah meninggal, aku sedih sangat-sangat ni, aku dia macam gelabah, tak tahu nak buat. Afa asta'inu sabra wa huwa qasawatun. Adakah aku nak minta tolong sabar? Adakah aku nak sabar saja atas pemergian isteri aku? Wa huwa qasawatun, sedangkan kesabaran ni dia kasar. Siapa yang suka sabar? Kesabaran dia sangat susah, sangat tak meraih jiwa kita. Sebab itulah sabar ni dipanggil qasawah. Seorang yang sangat kasar. Dia biar kita kena musibah, dia tak protect kita, sabar sakit. Sabar ni bukan benda yang mudah, dia qasawah, yang qasim, syadid. Adakah aku nak terima sabar susah? Huwa qasawah. Am ashabus sulwana wa huwa ta'adi. Ataupun aku nak berkawan dengan Sulwan. Sulwan apa dia saya beritahu minggu lepas atau sebelum ni, Sulwan ni mudah cerita move on. Kalau dalam bahasa Melayu panggil apa? Kalau siapa tahu bubuh lah, move on. Maksudnya kita contohlah ibu kita meninggal, la qadar Allah lah, tapi contoh kawan kita meninggal, masa meninggal tu sedih teruk-teruk lah. Akan sampai satu saat kita boleh move on lah. Itu panggil salah yaslu suluwan wa sulwanan fahuwa salin wa dhaka masliyun anhu. Nak bagi salah ni boleh lupa dah kesedihan tu. Sebab tu hiburan dia panggil tasliyah. Tak ada tasliyah ke sama lah juga. Dia nak bagi kita lupa. Orang tu tengah fikiran dia diganggu dengan musibah, dengan sedihan dia. Kita nak bagi dia lupa. Dia lupa baru dia boleh buat kerja dia, baru dia boleh belajar, baru dia boleh cari rezeki.
Kalau dia dibebani dengan perasaan dan fikiran yang sakit tu, memang tak boleh. Baru dia kata aku nak sabar kau, maksudnya aku nak tetap ingat pada isteri aku sambil aku sabar. Tapi benda tu sangat kasar, sangat berduri. Tahu, tikam aku. Ataupun aku nak ashabus suluan. Aku nak bersahabat rapat dengan suluan. Melupakan orang yang mati. Move on. Wah, ta'adi. Sedangkan suluan ni, dia adalah ta'adi. Ta'adi ni asal pada perkataan ta'ada, ya ta'ada, ta'adiyan. Fahuwa muta'adin. Wadhaka muta'adan. Ta'ada daripada perkataan adu. Jadi permusuhan. Ta'ada. So, saling bermusuh. Yang ni kebencian lah salah satu. Ataupun permusuhan. Kerana apa suluan tu permusuhan? Bayangkan, kalau kita ada ayah kita meninggal, kita sedih. Bila kita sedih, selagi kita sedih itu, bagi setengah-setengah orang Arab lah. Setengah orang Arab, setengah manusia ni, dia memandang bahawa move on tu elok. Kita kena move on lah sebab kita tak boleh nak hidup, kita kehidupan masih diteruskan. Ada setengah orang lagi, ini biasanya para asyikin ataupun orang-orang yang setia dengan insan yang dikasih tu, dia memandang bahawa melupakan ayah kita, dah tak sedih dah kat atas kemudian ayah kita, itu adalah satu pengkhianatan. Kita tak ingat dah ayah kita. Awal-awal hari tu kan. Lepas tu lama-lama, Quran tu kita tak baca untuk dia. Kita tak nangis lagi untuk dia. Air mata kita nak nangis tak mau keluar. Air mata kita menjadi bakhil. Air mata kita menjadi apa ni? Kikir daripada menginfakkan derayan-derayan hibah dia. Itu dia panggil ta'adi. Ini kalau siapa nak cari dalam saya teringat ada satu qasidah tu lah. Soalnya pernah sebut dah sebelum ni. Qasidah Majnun Laila. Biasanya orang akan mendoakan kata ayah Majnun Laila tu sendiri mendoakan kepada Majnun Laila ni supaya dia dapat move on lah. Dia tak dapat Laila tu, dia tak dapat lah kawan tu. Jadi eloknya dia suluan sajalah. Tapi dia tak suka benda tu. Dia walaupun tak dapat, dia nak tersiksa dan tak move on. Move on bagi dia adalah pengkhianatan dan pelupaan. Melupakan kasih. Pengkhianatan. Ta'adi, permusuhan. Sebab tu kalau ada orang meninggal, orang Arab akan doakan macam mana? Azzamallahu ajrak wa alhamaka as-sabra was-sulwan. Kan? Masa dengar ada orang macam tu. Semoga Allah Ta'ala membesarkan, mengagungkan, membanyakkan, menimbulkan pahala engkau kerana engkau sabar. Wa alhamaka as-sabra was-sulwan. Semoga Allah Ta'ala mengilhamkan kesabaran dan sulwan. Boleh move on kepada engkau. Majnun Laila kata apa? Faya hubbaha zidni jawan kulla laylatin. Faya hubbaha, wahai cinta Laila, zidni jawan kulla laylatin. Tambahkan lagi penderaan kepadaku pada setiap malam, pada setiap ketika. Wa ya salwatal ayyam, wahai move on, wahai sifat move on, mau'idukil hasyru. Nanti kita jumpa dan kita jumpa kat akhirat. Wa ya salwatal ayyam, wahai salwah. Salwah suluan sama lah. Yang dibawa oleh al-ayyam, hari-hari yang mendatang, dia melupakan aku kepada kekasihan. Mau'idukil hasyru. Kita jumpa di akhirat esok. Aku nak mendakwa ke atas hang, bahan zalim aku. Hang menyebabkan aku boleh lupa kepada dia. Hang menyebabkan aku menjadi seorang pengkhianat kepada dia. Walaupun aku tak dapat dia, tak salah. Tapi aku tak mahu lupa dia. As-suluan yang ada khianat, ta'adi. Bagi setengah orang ini biasanya bagi awfiya, geng yang setia. Sebab kadang-kadang suluan ni dia memang bagi setengah orang dia elok, move on ni elok. Tapi setengah orang move on, bila seorang tu cepat sangat move on, itu tanda santira. Baru dia nak beritahu saya. Kenapa suluan tu ta'adi? Baru dia kata jaza'ul, ni best lah syair ni. Tak tahu lah bagi baik bagian yang baik ni.
Kita takkan faham melainkan kita hadapi situasi yang sama nasa. Cubalah. Tapi kita meminta supaya kita taklah jatuh dalam situasi itu. Situasi kehilangan orang yang tercinta ni memang ini al-faqdu. Al-faqdu, kehilangan orang yang tercinta ni. Ilya Abu Mabdi kata falsafah mana boleh nak repair kalau kita sakit sebab baca dia buku falsafah mana pun. Tidak ada falsafah yang boleh mengubati luka yang ada dalam hati seseorang kerana dia telah kehilangan orang yang dicintai. So baru dia kata jaza'ul fata simatul wafa'i. Jaza' ni senang cerita panik ya. Panik tak relax ya. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak biasa tengok lah kalau orang Mesir dah. Kalau siapa yang mengaji Mesir dah biasa belajar di Mesir. Orang Arab Mesir ni kalau dia nak tanam tu ataupun mati tu dia akan merong lah. Orang Melayu pun kadang-kadang macam tu dia tak boleh nak sabar. Dia tak terkawal lagi diri tu. Itu panggil jaza'. Al-jaza'u ni takut yang tak terkawal diri. Ja'sh, hati ni nama dia ja'sh. Dia tak marbut lagi, tak terikat lagi. Dia terabur. Sebab tu kalau antara doa yang kita ucapkan kepada orang yang kena musibah ialah kita ucap macam ni. Rabatallahu ala qalbihi ataupun ala ja'shihi. Rabat al-ja'shu makna al-qalbu. Rabatallahu ala qalbihi, semoga Allah Taala ikat balik hati dia. Bila ikat hati dia macam tu, relax lagi, okey lagi. Tak panik. Tak, kita kata panik ni apa dalam bahasa Melayu? Saya lupa. Kataannya asal Melayu. Bila dah tak, hati kita terbuka ikatan dah, rabuk habis segala. Memang maksudnya dia menjadi satu kiasan kepada ketidakaturan kehidupan kita kerana kesedihan. Orang panik kan, dia tak relax kan, dia macam kepala cakap buka apa semua. Itu jazak. Jazak seseorang ni, jaza'ul fata adalah simatul wafa, tanda kesetiaan dia. Selagi mana kita tak sedih mengenal orang yang telah pergi tu, itulah tanda kita setia kat dia. Walaupun kita ada segala kekayaan, orang buat macam-macam untuk melupakan kita. Orang ulung kita macam-macam, orang layur kita, layur apa, harta, hiburan. Benda tu semua tak menyebabkan kita lupa kepada orang yang kita kasih. Itu tanda kesetiaan. Dia betul-betul sedih sebab orang tu tak ada. Sedangkan wasabruhu, kalau dia mampu sabar, dia mampu sabar di sini maksudnya move on. Kalau dia mampu move on, dia mampu melupakan orang yang dah mati tu. Cepat pula kan. Lambat ke cepat ke sama ni, kalau cepat pula lupa. Itu adalah ghadrun. Satu pengkhianatan. Yadullu bihi ala al-ahqadi, yang menunjukkan bahawa ada sifat iri dan dendam dalam hati. Contohnya, kadang-kadang kita semoga keluarga kita tak jadi. Ada setengah-setengah keluarga, setengah-setengah orang, dia lagi nak ayah dia yang tua tu meninggal kerana nak dapatkan harta. Ada setengah orang macam tu. Sebab tu bila ayah dia meninggal, dia ada hasad kat ayah dia. Hasad kat siapa-siapa lah. Kita buat sihir kat orang tu ke apa kan. Kita kawan dengan orang tu tapi kita buat sihir. Biasanya kawan yang nak buat sihir ni kawan rapat kan. Jadi bila dia mati, kawan tu mati, kita best friend dia ni, kita boleh cepat lupakan dia. Ada setengah orang dia tak sedih tu. Tak sedih maksudnya ente ada hakikat dia. Ente ada tak puas hati dengan dia, sebab tu dia mati ente puas hati. Ente boleh relax, sabar. Ente tak jazak pun macam keluarga dia yang cinta dia, yang mencintai dia dengan ikhlas jazak. Tak boleh sabar. Pelik sabar ni. Dia kata, baru dia kata betul. Ghadrun yadullu bihi ala al-ahqad. Menunjukkan dengan dirinya tu, dia menunjukkan apa? Bahawa ada ahqad dalam hati. Lega ya aku laki aku. Aku boleh dapat harta. Lega kawan tak ada, aku boleh ambil jawatan apa semua tu. Lepas tu kita tak jazak kalau dia meninggal. Lepas tu kalau kita jazak tu, simatul wafa, tanda bahawa tu wafa. Sedih lama tu, itu antara kelebihan lah. Kalau kita tengok orang tu sedih lama, maksudnya dia sayang sangat orang tu. Dan ni antara ayat yang best jugalah, dia kata wa minal baliyati an yusama akhul asa ra'yat tajalludi wa huwa ghairu jamadi. Wa minal baliyah, antara bencana yang menimpa, antara kesusahan, antara ujian Allah kepada manusia ni.
Antara benda-benda yang sangat susah. Apa dia? An yusama akhul asa ra'yat tajallud. Sama yasumu sauman, yang dalam Quran tu, yasumunakum su'al azab, menimpakan kepada Fir'aun, menimpakan kepada kalian wahai Bani Israel, ni su'al azab, azab yang buruk. Dia apa dia istihya al, apa tazbih, ya, ataupun zabah abna'ahum wa yastahyun nisa'ahum. Sangat dia bencana yang sangat besar. Yasumunakum, memberi su'al azab. Antara benda yang menguji, yang sangat ujian sangat besar bagi manusia ni apa dia? An yusama akhul asa ra'yat tajalludi. Akhul asa, maksud akhu ni saudara ataupun orang. Al-asa tu kesedihan. Orang Arab ni kalau dia nak kata seseorang yang bersifat dengan satu sifat apa-apa lah, dia boleh letak akhu, betul letak sifat. Dia letak benda tu. Contohlah, kita nak kata orang kaya, kita boleh kata al-ghani, al-thariji, ataupun kita boleh kata akhul ghina. Akhu apa lagi? Akhu al-tharwah, al-thari, orang kaya. Ataupun contoh orang yang berilmu, akhul ilm, akhul ilm. Maksudnya al-alim, akhul ilm, yani saudara kepada ilmu, seolah-olah macam dia tu saudara benda tu. Dia dah sedih sangat kan, dia macam dia be friend, kawan dengan saudara, kawan dengan sifat tu. Dia kawan dengan kekayaan, maksud dia orang kaya. Dia kawan kesedihan, maksud dia orang sedih. Seorang yang sedih lah, akhul asa maksud dia. Orang yang sedih ni, dia ditimpakan apa? Ditimpakan ra'yat tajalludi. Dia mesti menjaga ra'i at-tajallud. Tajallud ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, senang cerita dia macam berpura-pura ataupun takalluf untuk jalat. Al-jaladu. Al-jaladu apa? Berpura-pura strong, tapi sebenarnya dalam hancur. Al-jalad bermakna as-sabr. Al-jalad maksudnya pura-pura ataupun sabar lah, tunjuk ke orang kan kita tak ada masalah apa, kita boleh belajar macam biasa, kita boleh teruskan kehidupan macam biasa, kita boleh kerja macam biasa, kita boleh belajar, teruskan apa ni, kehidupan aku macam biasa. Jalad. Tajallud, al-jalad mungkinlah, al-jalad ni adalah kesabaran yang ada pada seorang yang betul-betul sabar. Kalau at-tajallud ni takalluf al-jalad. Maksudnya kalau nak ikut hati aku, kesabaran ni bukan sifat aku, tapi aku cuba juga sabar lah. Buat sabar, tajallud, takalluf al-jalad. Takalluf ni cuba susah payah nak buat juga benda tu. Sedangkan sifat tu bukan sifat kita. Dia mesti apa ni, antara musibah yang ditimpakan pada manusia ni, seorang akhul asa tu dia ditimpakan apa? Ditimpakan wasiat ataupun pesanan suruh sabar. Kawan tu sedih, kita suruh sabarlah, sabar. Dia ditimpakan nasihat suruh sabar. Rakyat tajallud, suruh tajalladlah, tajallad. Sedangkan wahu ghairu jamadi, sedangkan manusia ni, akhul asa tu, orang yang bersedih tu, hati dia daging, bukannya batu. Batu kot lah, dia tak rasa apa. Lepak tangan tak apa, tapi ni hati daging manusia yang sangat sensitif. Dia terpaksa tajallud. Sedangkan wahu ghairu jamad, dia bukan satu benda yang tak hidup, dia hidup. Dia yang build, hati dia berdegup. Manusia ni satu makhluk yang beremosi, berperasaan. Kita nak suruh kata janganlah sedih, buanglah perasaan sedih. Itulah wa minal baliyah. Wa minal baliyati an yusama akhul asa ra'yat tajalludi. Dia kena ra'i tajallud. Jangan dia tunjuk kata kita ada musibah orang. Dia kena tahan. Sedangkan wal hal wa huwa ghairu jamal. Dia bukan jamal. Dia baru dikata hayhat, jauh sekali lah. Jauh sekali apa? Sekali dia punya fa'al dia tak main lagi. Jauh sekali, susah lah. Tidak akan lah, tidak mungkin lah. Hayhat ni tidak mungkin lah. Ba'daki, setelah kemergian engkau, tidak mungkin lah apa? Antaqarra jawanihi. Qarra, yaqarru,
Maksud dia menjadi, kalau pakai kat mata tu maksud dia, maksud dia menjadi sejuk kan. Qarra ni maksud dia Jawa ni, tapi di sini maksud dia daripada qarra ni maksud dia tetap, stable, tenang, damai, hening, apa lagi, sejahtera, tenteram. Susahlah, tak mungkinlah tenteram. Tak mungkinlah setelah kemudian kau, tak mungkinlah jawanih aku boleh taqar, boleh ada qarar, boleh istiqrar dengan baik, boleh tetap. Jawanih apa dah? Jamak kepada janihah. Al-janihatu jamak dia al-jawanih. Al-janihah bermakna tulang-tulang rusuk ni. Itu asal maksud dia, tulang-tulang rusuk ni. Yang dalam tulang tu, dalam tulang rusuk, dalam tu ada hati kita lah. Tulang tu, tulang rusuk tu jawanih. Apa maksud dia? Jawanih senang kata batin kita, dalaman kita, jiwa kita, sukma kita, dia di hati kita, relung hati kita. Jawanih. Al-Khansa dia ada sebut al-jawa bainal jawanih. Macam mana aku nak hidup sedangkan ada jawa di antara jawanih aku. Jawa ni kesedihan yang teramat teruk, yang menyakitkan, mendera, membakar. Jawa, syiddatul huzn. Ada setengah orang Jawa ni ada taqarru, qararan, tetap, elok, stabil, tenang, tenteram, elok. Hati aku lepas ni tak tenteram lah kerana sedih. Haihat, jauh sekali dia nak berlaku benda tu. Tak mungkin lah. Kerana apa? Asafan li bu'dika. Asafan li bu'dika. Kerana asaf. Asaf ni dengan asaf sama. Maksud dia sedih. Sebab tu saya, bila kita minta maaf tu, orang Arab minta maaf, dia kata ana asifun. Dia sedar asif, apa ni? Asafa ya'sifu asafan. Kalau kita kata asafa Muhammadun, Muhammad sedih. Muhammad berduka. Muhammad bersedih. Asaf. Asafa ya'sifu asafan. Kalau saya silap dia punya wazan tu, minta maaf. Saya tak sure asifa ya'safu ke, tapi saya rasa asafa ya'sifu. Ada tak ayat Quran yang pakai asafa ni? Ada, tapi tak fi'il mudhari'. Ada ya asafa ala Yusuf tu, ada dalam surah Yusuf. Wala ta'saf, ada lah dalam Quran. Tak ingat. Tapi asal ni sedih. Lepas tu kita kata, kalau kita nak minta maaf, kita buat salah ke orang, orang kata ana asif, saya sedih juga kerana benda tu dah berlaku. Sepatutnya saya tak mahu benda tu berlaku. Ana asif ataupun ana muda asif, tak asafa maksud bersedih. Tak asafa dengan asafa bermakna asafan yani huznan li bu'diki ay bisababi bu'dika ala bu'dik, kerana menangisi kepemergian, sedih kerana engkau tiada, engkau jauh kan. Biasanya kalau kita kehilangan orang sebab mati, kita akan rasa dia duduk kat mana lah, jauh sangat, tak nak sampai apa. Au ni ataf kepada antaqarra jawanihi, susahlah, tidak mungkinlah antaqarra jawanihi ataupun yalina mihadi. Mihad ni kita kata firash, tempat kita tidur tu kan, tempat kita tidur, katil kita ke, cadar, apa-apa lah. Kalau tidur atas pelepah ke apa, mihad tu hamparan tidur dia. Tu asal maksud dia lah mihad ni. Susahlah untuk hamparan tidur aku yalin, menjadi rasa lembut dia. Aku sejak dia tu kinayah apa? Kinayah. Dia kinayah tu. Kinayah yang baik juga. Apa maksud? Setelah tak ada kan, aku rasa tilam aku tak pernah lagi empuk. Tu maksud dia yalin mihadi. Empuk tilam aku. Setelah tak ada, tilam aku tak pernah lagi empuk. Sedih ayat tu kan? Tidak empuk tilam, rasa tak empuk tilam ataupun rasa tak lembut, tak sedap tilam, cadar kita tidur malam-malam tu, itu menjadi sifat, menjadi kinayah apa? Kinayah kepada keserabutan minda dan kepala. Orang kalau serabut kita tidur, dia risau, dia sedih, dia semua, dia tak boleh tidur. Walaupun katil dia tu apa ni mahal, tapi dia tetap rasa macam katil dia tu berpasiak, berbatu.
Kali duduk sini sikit, kalau kali duduk sini sakit, kita sakit kat badan, sakit dalam hati. Sebab sedih. Awak dah benda ni berlaku sini. Tak ada lagi, hang tak ada lagi apa semua. Aku tak boleh jumpa lagi hang dengan hari kiamat apa semua. Orang yang bereavement, orang bereaved, orang yang kehilangan, orang yang cinta ni mana fikiran macam tu. Hati yang empuk ni dia tak boleh duduk, dia rasa tak empuk. Itulah. Linul mihad kinayatun ataupun adam lin al-mihad, tidak empuknya katil, kinayah an apa ni, balbal ni kegundahan, keresahan, kegelisahan, kesedihan, ataupun ittirabil umur, serabutnya urusan, serabutnya apa ni, kehidupan. Serabutnya kehidupan tu kinayah anil huzn. Faizan apa ni, walahi alaika, walah aku kan, perkataan walah ni. Jadi kita jumpa dia kan. Dia kata walahi, walah aku alaiki, yakni kerana engkau. Ke atas engkau maksudnya kerana engkau. Walah aku yang terjadi kerana engkau. Kerana mengingatimu, kerana merisaukanmu. Musahibun li masirati, sentiasa mendampingi masirahku, perjalananku. Ataupun masirah ni perjalanan, tapi di sini dia kinayah an nahar, dia pergi jalan buat kerja ke apa-apa. Setiap kali kerja yang aku buat, setiap kali aku sara ila huna wa ila huna, masirati, perjalananku, aku jalan pergi buat tugas apa pun, walahi alaiki akan musahib masirati. Waddam'u fiki, fi di sini maksudnya li ajli. Fi kadang-kadang boleh maksud kerana, bukan maksud pada. Uhibbuka fillah, aku cinta engkau kerana Allah. Kita tak kata aku cinta engkau dalam Allah ataupun pada Allah. Kerana Allah, fi kerana maksud dia adalah ta'lim. Waddam'u fiki, dan air mata yang keluar kerana engkau, kerana mengingati engkau, mulazimul liwisadi, sentiasa melazimi ataupun sentiasa ada di bantai aku. Tidur orang menangis, tidur orang menangis, tidur orang menangis. Kan? Ini standard lah, typical orang sedih, orang bereaved, orang kehilangan orang cinta. Fa'idhan tabah tu, kalau aku bangun je pada waktu pagi ke ataupun pada waktu malam, intabah ni tak mana istiqaf, jaga pada waktu pagi. Intabah ni tersedak, terjaga. Pada malam hari pun boleh, kan? Bila aku terjaga saja, fa anti awwalu dhukrati, antilah, antilah benda pertama yang aku ingat. Az-dhukrah, zakara yadhkuru zikran wa dhukran. Dhukr maksudnya ingat, remember, recall, dhukrah. Dhukrah sekali ingat, tahu wahdah. Engkau lah zukrah pertama aku. Aku buka-buka mata ya. Aku tanya dah, engkau lah benda pertama yang aku ingat. Wa idza awaitu, dan apabila aku awa ya'wi ni, berteduh. Pasal dia maksud dia berteduh, pergi kepada sesuatu kan. Tapi maksud dia adalah masuk tidur. Akhlada ila an-naum. Yani wa idza akhladtu ila an-naum wa idza uridu an-naum wa idza aradtu an-naum wa idza awaitu fa anti akhiru zadi. Engkau lah benda terakhir yang aku ada, bekal terakhir yang aku ada, benda terakhir yang aku ingat. Maksud dia, dari jaga sampai tidak baik, dia tanya isteri dia saja. Sedih, orang sedih memang macam itulah. Fa'idha tabahtu fa'anti awwalu dhukrati wa idha awaitu fa'anti akhiru zadi. Okay. Kemudian dia kata, amsaitu ba'daka ibratan lidawil asa fi yawmi kulli musibatin wa hidadi. Aku setelah kau tiada, ba'daki amsait, aku menjadi apa? Ibratan lidawil asa, menjadi sempadan atau pengajaran, menjadi contoh kepada zawil asa, kepada orang-orang yang bersedih. Zawu jamak, zawuna jamak kepada zu pemilik kan, sahib. Jamak dia zawuna.
ashab yani. Aku menjadi ibrah kepada orang-orang yang sedih setelah aku. Fi yaumi musibatin wahidadi. Pada setiap hari musibah dan hari perkabungan. Hidad. Maksud dia apa? Aku punya bersedih teruk ni sampai aku jadi apa? Aku ni menjadi contoh ataupun kalau lepas ni kan ada sesuatu yaum musibah. Setiap hari berlaku musibah, kawan yang meninggal, kawan tu meninggal. Semua orang akan mengambil contoh daripada aku. Orang akan tengok aku. Orang akan kata engkau sedih macam sedihnya Barudi. Sebab dia terlalu sedih. Dia menjadi kita kata ikon kesedihan. Lidawil asa bagi semua orang yang memiliki kesedihan, orang yang bersedih. Pada setiap hari ada berlakunya apa-apa kemalangan ataupun kematian ataupun perkabungan. Funeral, perkebumian. Orang mati tapi orang tanya. Hang sedih macam Barudi. Orang kata begitu. Jadi yudrabu bihin masal. Jadi ibrah. Orang boleh tengok, orang boleh ambil ibrah. Supaya jangan cinta sangat. Kalau hang cinta seseorang tu, tersangat-sangat cinta, kemudian orang yang cinta tu mati, yang tengok hang jadi macam Barudi, tak betul dah hidup. Itu jadi ibrah. Jangan cinta macam tu. Orang kata begitu. Sebab dia sedih. Mutakhasyi'an. Aku ni tunduk dia jalan, takut. Amsyid dara'a. Bukan ad-dara'a. Itu silap bagi sikit. Kalau boleh betul-betul lah. Ad-dara' bitasydid ar-ra'. Maksudnya kesusahan. Fis-sarra'i wad-dara'. Tapi kalau ad-dara'u, ini yang betul dia. Amsyid dara'a. Ad-dara' tu ialah semak samun. Ad-dara' ni segi bahasa maksudnya semak samun. Bila kita kata amsyid dara', huwa yamsyid dara', dia berjalan takut, kerana dengan begitu takut dilihat orang, macam dia berjalan di dalam semak dan samun, berlindung di semak dan samun. Yamshi huwa yamshi ad-dara', lisan Arab kata yamshi mustakhfiyan. Tak mau bagi orang tengok. Orang sedih, orang memang dia nak bersendiri. Dia takut kalau jumpa siapa-siapa yang dia kenal. Kan, kalau orang yang depression, orang yang ni dia akan tahu lah macam ni, malu nak jumpa orang. Duduk aja dalam mutakhasyian, amshi ad-dara', aku berjalan dara', dalam semak samun. Ka'annani akhshal fuja'ata, seolah-olah aku ni takut al-fuja'ah. Al-fuja'ah ni kira senang kata ambush lah, serangan hendak yang tiba-tiba. Min siyali a'adi. Siyal kita sebenarnya benar, sala yasulu sawlan wa sawalan wa siyalan wa sawalanan fahuwa sa'ilun wa dhaka masulun alaih. Siyal maksud serangan. Aku takut ke apa ni? Fuja'ah, satu peristiwa yang tiba-tiba, iaitu apa? Siyali a'adi, serangan a'adi. A'adi musuh. Al-a'adi macam tu musuh. Setahu saya al-a'adi dalam syair banyak, dalam Quran tak ada. Aku hidup, keadaan aku berapa keadaan aku? Ma baina huznin batinin akal al-hasha. Aku hidup di antara kesedihan terpendam yang memakan sikit-sikit aku punya urat perut. Hasha ni isi perut aku. Macam anai-anai kan, macam parasit tu makan. Huzn batin, orang tak nampak. Bilahi bisawratihi, dia makan hasya aku dengan apa? Dengan lahib saurahnya. Lahib ni nyalaan. Lahab kan, lahab. Lahab tu api yang menyala tu. Api yang badan api tu sendiri. Sauratihi. Saurah ni kita nak kata ketajamannya. Ketajamannya yang bagaikan api yang membakar. Saurah ni kalau kita pakai as-sauratu, bukan as-sauratu. Saurah bermakna akhar. Saurah kalau kita pakai dekat ayat gas ataupun ayat senang ayat agak lah kasbut ke apa kan,
As-sawrah ni dia punya gas tu tajaman. Ada pakai dekat kesedihan ni, dia rasa pilu yang menghiris sembilu tu apa. Yang menghiris, rasa macam kena hiris hati kita. Sebab sedih sangat, dia tajam. Kadang-kadang dia main, tangan tu tajam sangat. Kadang-kadang okey. Itu lahib sawrah. Sawrah ni dia maksudnya ketajaman, kedahsyatan sawrah. Aku hidup di antara huzn batin dan suqmin badi. Suqm maksudnya marad, badi maksudnya zahir kan. Tadi batin, ini badi. Dia bagi, dia ada lawan-lawan lagi. Suqmin maksudnya orang yang selalu sedih ni memang dia akan sakit macam-macam. Sakit sini, sakit sana, kuning, tak makan, kurus, tak tidur. Kan? Itu suqmun yang orang boleh nampak badi. Dan aku hidup juga di antara baina huznil batinin. Okay. Ini bait terakhir insya-Allah nak syarah pada malam ni. Kemudian la uridu an utila alaikum. Kemudian nak buka soalan sikit lah, aku ada soalan ke apa-apa ataupun ada ta'liq ke apa-apa. Dan insya-Allah tersambung. Tak boleh juga nak habis kerana ni agak panjang lah. Minta maaf. Warada al-baridu bi ghairi ma ammaltuhu. Ta'isa al-baridu wa syaha wajhu al-hadi. Warada maksudnya telah datang. Warada yaridu. Al-bari, bari di sini ialah maksudnya rasul ataupun pengutus lah, ataupun utusan. Ataupun utusan. Pembawa berita. Pembawa berita. Ni dia contoh bawa apa? Bawa. Dia ada uji Sarandib. Ada orang bawa berita kematian isteri dia kepada dia. Dia kata waradal baridu, datang orang bari tu berita kesedihan tentang kematian isteri tu an-na'i ataupun dia panggil an-na'i, bawa berita kematian. Dia datang, dia menyampaikan baru di aku ada berita ni. Tapi dia beritahu apa? Bi ghairi ma ammaltuhu. Dia beritahu benda yang bukan yang aku harapkan. Aku harapkan dia sembuh, aku harap dia tak mati lagi, aku harap dia masih sakit biasa-biasa aku. Itu benda tu yang ammaltuhu, amma la yu'ammilu, aku harap-harapkan. Aku rayu-rayukan, aku harapkan. Tapi dia datang dengan satu berita yang ghairi ma ammaltuhu. Bukan benda yang aku inginkan, iaitu maut zaujati. Oh, sakit ya kalau macam tu. Ta'isal barid, dia kata, semoga celakalah barid ni. Bawa berita macam ni kat aku. Wasyaha wajhul hadi. Al-hadi yang anda beritahu sebelum ni maksud dia ialah seseorang yang menyanyikan ataupun membuat bunyi tertentu untuk memberi isyarat atau mengawal unta dia. Contoh bila dia cakap macam ni ke, unta dia akan faham lah something. Ataupun dia nyanyikan syair supaya unta dia suka dan seronok dan tak bosan ataupun tak letih, tak jemu kerana jalan di padang pasir yang begitu jauh. Dia nyanyi ni, nyanyi lah syair apa kawan. Lepas tu dia hada yahdu hudaan, huda'ul ibil. Itu asal maksud dia. Maksud hadi ni adalah orang yang macam tu. Setahu anak tak ada padanan dalam Melayu, sebab Melayu, orang Melayu tak buat begitu. So padanan memang tak ada, konsep tak ada dalam Melayu. Konsep tu hanya ada di budaya Arab. Okay. Hadi tu pendendang lah, atau kita berkata. Asal maksud dia pendendang. Tapi sini maksud dia orang yang mendendangkan apa? Yang bawa cerita. Al-hadi al-barid sama lah di sini. Al-hadi, orang yang bawa cerita. Orang yang menyanyikan kepada aku bahawa isteri aku dah mati. Semoga barid ni ta'isal barid, celakalah barid ni. Dan wasyaha wajhuhu, semoga wajahnya menjadi ashwah. Ashwah. Syaha yashuhu, atau syaha yashuhu, menjadi hodoh muka dia. Orang kata mar'atu syawha, perempuan yang muka dia hidis tau, macam hantu muka. Syawha ataupun muzakkar dia ashwah.
Syahatil wujuh dalam Hizib Bahar ke apa? Siapa yang amal Hizib Bahar sini? Silap saya Hizib Bahar ke Hizib Nawawi? Ingat sebab dia baca kat Mahat dulu satu ayat tu, syahatil wujuh, telah menjadi buruk dan muramlah segala muka. Tengoklah tafsiran makna dia apa. Syahaya syuhu, syauhan. Saya masdar syauhan. Fahuwa, orang yang ada syah, orang yang sesuatu yang syuh, kita panggil asyuah. Benda tu asyuah. Kalau muzakkar, benda makna syauha. Waradal baridu bi ghairi ma ammaltuhu ta'isal baridu wa syaha wajhul hadi. Lepas tu baru dia kata satu ni, sorry yang ni last. Fasaqabtu, lalu aku pun terjatuh, tersungkur dalam keadaan aku apa? Maghsyiyan alayya. Maghsyiyan alayya, kalau kita tengok dari segi literal dia, apa maksud maghsyiyan alayya? Ataupun ghasya ala, ghusyiya ala. Ghusyiya ala Muhammad, secara bahasa dia maksud dia Muhammad telah diselubungi sesuatu. Muhammad telah ditutup ke atasnya. Ghasya ni tutup, selubung, kelubung, boleh meliputi. Betul lah. Okey, kita ada kereta kan. Kita ambil kita punya macam selimut kereta lah, kita tutup kereta tu. Ataupun kita ada kucing ke apa, kita ambil selimut, kita tutup dia tu. Nughasyi ala benda tu. Maksud, bila orang Arab dia nak kata bahawa dia jatuh pingsan lah. Bupitam ke apa, pingsan lah pingsan. Dia kata seolah dia macam ditutup oleh sesuatu. Dia tak nampak, tak sedap. Maghsyiyan alaihi. Ini usyiya ala. Usyiya alaihi. Usyiya ala Muhammad. Maksudnya Muhammad jatuh pingsan. Kemudian maksud dia gitu. Maksud asal dia lah ditutup ke atas Muhammad. Muhammad ada benda yang menutup atas. Ada benda yang main selubung lah, tutup dah. Liputi dia. Pingsan, tak nampak macam hitam lah. Tak tahu siapa, kena cari pasal apa orang Arab dia macam mana? Dia nak ungkapkan pingsan. Dia tak ada perkataan pingsan. Kita ada perkataan pingsan, kita buat keadaan tu dah pingsan. Dia beritahu keadaan tu ditutup, diselubungi. Ada benda yang duduk selubung atas. Maghsyiyan alaihi. Fasaqabtu maghsyiyan. Aku jatuh dalam keadaan maghsyiyan alayya. Ada pingsan lah. Ka'annama seolah-olah nahashat samimal qalbi hayyatu wadi. Nahasha yanhashu, maksud dia lasa'a yalsa'u, menyengat, mematuk. Mematuk lah, senang. Menyengat tu dia lebih pada macam buatan tebuan apa semua tu kan, tu menyengat. Jadi kalau ulang ni dia mematuk. Nahash, nahasha yanhashu, nahsha sama dengan lasa'a yalsa'u, lusu'an, mematuk. Mematuk apa? Mematuk akan samimal qalb. Samimal qalb ni betul-betul di tengah jantung. Samim ni betul-betul sesuatu. Samim. Core. Apa? Tengah-tengah lah. Ataupun betul-betul. Samimul mahabbah lah kita kata. Cinta yang tulus dan suci dan betul-betul. Kalau contoh lah, kita bagi nasihat kan. Kita bagi nasihat kata, ataupun ada orang bagi nasihat kan. Bagi nasihat tu. Betul-betul kena. Kita kata fis samim. Fis samim ni maksud dia apa macam mana? Tepat lah. Fis samim. Kena betul-betul. Kena di tempat yang betul-betul. Samim. Kalau samimun nar, api yang di bawah dia paling panas lagi. Api yang betul-betul api. Api yang asli. Samim ni maksud asli yang betul-betul murni. Yang tengah-tengah ada core dia. Jantung dia. Ni qalb tu dah jantung pada badan dia kata samimul qalb. Jantung, di tengah-tengah jantung tu ada ulang yang patut. Memang pingsan terakhir. Tak gaduh tunggu. Kalau patut di kaki ada dia ambil masa kan, dia nak naik atas kan. Ini dia patut di tengah-tengah samimul qalb. Dia betul jantung kepada jantung. Hayyatu wadi. Seekor hayyah ular wadi.
Hayatul wadi ni tak tahu dia ada jenis macam mana, tapi dalam syarah disebut hayatul wadi ni antara ular yang paling berbisa di dunia. Tak tahu rupa dia macam mana, nak tengok kamus. Dia apa, ada spesies apa? Hayatul wadi. Tapi dalam syarah sebut hayatul wadi sejenis ular yang sangat berbisa. Very venomous. Dia ada nahash habis. Setelah aku dengar Barik tu menceritakan bahawa isteri aku dah mati. Isteri aku dah tak ada. Dia raya Muhammad. InsyaAllah akan rasa jelas kot. Kalau nak minta maaf kalau nak uraikan panjang malam ni. Jelas tak? Kau ada soalan ke, ada nak komen ke apa? Apa pendapat? Faham tak? Faham Ustaz. Sama ada soalan ke? Terima kasih. Ustaz, yang tadi tu syair wa ya salwatal ayyamu mau'idukil hasyaru tu daripada Qais ataupun bapa Laila? Itu diucapkan oleh Qais Majnun Laila. Qais Ibn al-Mulawwah ataupun karan dia Majnun Laila, orang yang tergila-gilakan Laila. Bapak dia doakan, bapak dia doakan dia supaya kau lupa lah. Lupakanlah Laila ni, dia berhidup, move on hidup balik kan. Ustaz Azmi kan, Ustaz Azmi ni orang mana ni? Dengar jelas. Ya. Internet saya kot. Internet tak apa-apa. Tak apa, kalau ada internet saya cakap lah, jawab lah. Bisa cerita dulu lah, saja nak kongsi sikit. Pada satu ketika tu, ayah kepada Majnun Laila tu, ayah kepada Qais bin Mulawwah tu lah. Dia bawa lah Qais ni pergi umrah, pergi haji. Dia tak ingatlah haji ke umrah kau. Kemudian ayah dia bawa dia masa tu duduk tawaf di Kaabah. Ayah dia kata, wahai Qais, sekarang ni kau dah ada di Baitullah, di depan Kaabah. Antara tempat yang paling antara tempat yang paling mustajab doa sekali. Engkau ada di Baitullah sekarang ni. So, mintalah doa supaya engkau boleh lupakan Laila dan boleh teruskan hidup seperti biasa. Kemudian Qais bin Mulawwah pun dia sekejap saya lupa macam mana tu, tapi dia ta'allaqa bi astaril Kaabah. Dia pegang sejarah Nabi Muhammad, lampu Kaabah tu, lepas tu dia kata syair ni. Ya. Dia kata, ya Rabbi la taslubanni hubbaha abadan. Wahai Tuhan, jangan kau hilangkan selama-lamanya, jangan kau pernah hilang, jangan kau sesekali hilangkan cintanya daripada hati aku. Jangan kau sesekali kau buang cintanya daripada hati aku. Dia pilih doa macam tu. Wa yarhamullahu abdan qala amina. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati sesiapa yang dengar doa aku dan menyebutkan amin. Ya Rabbi la taslubanni hubbaha abadan, ay la tamna'anni hubbaha abadan. Wa yarhamullahu abdan qala amin. Memang kata kepala apa dah. Aku suruh doa benda ni yang doa the exact opposite of it. Ya. Tapi dia lah yang kata ni, apa ni dia kata, faya hubbaha zidni jawan kulla laylatin wa ya salwatal ayyami maw'idukil hashru. Faya hubbaha zidni jawan kulla laylatin
ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. يعني هكذا كما قال يعني رحمه الله. Jadi ada soalan apa? Seterusnya apa? Jelas ha? Ada apa? Baik, kalau tak ada, insyaAllah kita tangguh dulu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana mendengar dan bersabar. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk para hadirin juga. Kalau kita ada sesuatu tu, kita tahu satu ilmu tu, kita sampaikan kepada orang. InsyaAllah dia akan lekatlah dalam kepala kita. InsyaAllah. Kalau tidak apa, kita tangguh tasbih kafarah suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.